Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan menyingkap kisah Tengku Mahalela, seorang tokoh yang cukup terkenal di Kota Baru pada tahun 1924. Mari kita selami kisah yang penuh dengan kuasa, penipuan, dan nafsu yang tidak terkawal. Pada tahun 1924, Tengku Mahalela bukanlah sekadar seorang lelaki biasa. Beliau merupakan seorang yang berpengaruh dan dihormati ramai. Namun di sebalik ketokohannya itu, tersimpan sifatnya yang kejam. Nafsunya terhadap wanita tidak mengenal batas, menjadikan mereka sebagai alat untuk memuaskan keinginannya. Pada suatu petang, Tengku Mahalela berkeliaran di kampung-kampung berdekatan, kononnya untuk menjaga keamanan dan kehidupan penduduk. Tetapi niat sebenarnya jauh lebih jahat. Beliau sedang mencari mangsa seterusnya. Semasa rondaan itulah, matanya terpandang Wan Khadijah yang sedang berjalan-jalan bersama suaminya, Wan Yusof. Mereka baru sahaja mendirikan rumah tangga selama 3 bulan. Dipandu oleh nafsu serakahnya, Tengku Mahalela mengarahkan pembantunya yang setia, Bakar, untuk mendapatkan maklumat tentang Wan Khadijah. Dengan penuh tipu helah, Bakar cuba memanipulasi keadaan dan memujuk Wan Yusof untuk menceraikan Wan Khadijah dengan menyebarkan fitnah tentang kesetiaannya. Namun, Wan Yusof, yang sedar akan niat jahat Tengku Mahalela, menolak tuduhan tersebut dan enggan menerima rasuah. Tidak berputus asa, Tengku Mahalela kemudian merancang untuk membatalkan pernikahan Wan Yusof dan Wan Khadijah melalui pemimpin agama yang korup, menyalahgunakan agama untuk memenuhi nafsu kejinya. Seluruh masyarakat terkejut apabila perkahwinan mereka dibatalkan atas dasar penipuan, menyebabkan Wan Khadijah terdedah dan Wan Yusof hancur. Dalam kegilaan dan keputusasaan, hidup Wan Yusof musnah, manakala Wan Khadijah, yang kehilangan segala sokongan, terpaksa berkahwin dengan Tengku Mahalela. Kawan-kawan, kisah ini bukan sahaja menggambarkan tragedi pribadi Wan Yusof dan Wan Khadijah, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan kuasa dan agama oleh orang seperti Tengku Mahalela. Mereka berselindung di sebalik topeng kuasa dan manipulasi untuk menyembunyikan niat jahat mereka. Kisah Tengku Mahalela menjadi peringatan tentang betapa bahayanya seseorang yang sanggup melakukan apa sahaja untuk memenuhi nafsu mereka. Ia juga menunjukkan bagaimana kehidupan orang lain boleh musnah akibat perbuatan mereka. Terima kasih kerana bersama saya menyingkap kisah gelap dari Kelantan 1994. Sampai jumpa lagi dan sentiasa renungkan masa lalu untuk memahami masa. Bau asap kereta api memenuhi udara, bercampur dengan aroma nasi lemak dan kopi tarik dari gerai-gerai kecil. Jag diri baik-baikan. Jangan lupakan sia dan impian kesias. Di stesen kereta api Kuala Lumpur yang sibuk, Maimunah berdiri teguh. Matanya tidak beralih dari wajah Mahmud. Air mata bergenang, tetapi dia cuba menyembunyikan kesedihannya. Mahmud akan berpindah ke Singapura untuk pekerjaan baharu. Maimunah menggenggam erat tangan Mahmud. Inatit zidid wakander sifilat. Au, boyens sif kuumza. Wajah Maimunah melunak mendengar kata-kata Mahmud. Bunyi hon kereta api memecah kesunyian antara mereka. Mahmud mengambil begnya, matanya masih tertumpu pada Maimunah. Maimunah mengangguk, air matanya akhirnya tumpah. Kereta api mula bergerak, membawa Mahmud bersamanya meninggalkan Maimunah di platform dengan hati yang penuh duka. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kehidupan di Kuala Lumpur terasa kosong tanpa Mahmud bagi Maimunah. Dia mengisi kekosongan ini dengan menulis cerita-cerita pendek. Dia menghantar cerita-ceritanya ke majalah tempatan dengan nama Penasri Kandi. Pada suatu hari, sepucuk surat berbau melati sampai ke tangan Maimunah. Jantung Maimunah berdegup kencang ketika dia membuka surat itu. Mahmud bercerita tentang kehidupannya di Singapura dan betapa dia merindui Maimunah. Dia juga menghantar karya-karyanya ke majalah sastra dengan nama Pena Hang Tua. Tanpa pengetahuannya, Maimunah juga memulakan perjalanan seninya sebagai Sri Kandi. Setiap surat daripada Mahmud umpama oasis di padang pasir. Surat-surat ini menjadi sumber inspirasi dan kekuatan untuknya. Pada suatu hari, Maimunah teruja membaca sebuah cerita pendek di majalah kegemarannya. Cerita itu, yang ditulis dengan indah dengan metafora dan alegori yang mengusik jiwa, adalah karya seorang penulis dengan nama Pena Hang Tua.
Gaya penulisan itu terasa sangat familiar bagi Maimunah. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Mungkinkah Hang Tuah adalah Mahmud? Gaya penulisan mereka mempunyai persamaan yang ketara. Maimunah memutuskan untuk menulis surat kepada Hang Tuah melalui alamat majalah, ingin mengetahui identiti penulis misteri ini. Seminggu kemudian, Maimunah menerima balasan daripada Hang Tuah. Penulis itu memuji bakat Maimunah dan menyatakan kekagumannya terhadap karya-karyanya. Hang Tuah juga mendedahkan bahawa dia berasal dari Kuala Lumpur, tetapi kini menetap di Singapura. Surat menyurat antara Sri Kandi dan Hang Tuah berterusan. Mereka berkongsi pandangan tentang sastra, kehidupan dan cinta. Ikatan mereka semakin kuat, namun identiti sebenar mereka tetap menjadi rahsia. Di kafe tempat mereka pertama kali bertemu, Maimunah duduk dengan jantung berdebar-debar. Seorang lelaki yang dia kenali berdiri di pintu, wajahnya dihiasi senyuman. "Esat, Maimunah?" Setahun berlalu, Maimunah dan Mahmud bersetuju untuk bertemu di Kuala Lumpur. Mereka berdua teruja untuk bersua muka setelah sekian lama berkomunikasi melalui surat. Ketemai kabjil senyuman, satu rahsia terbongkar. "Mahmud?" Mereka ketawa, lega kerana rahsia mereka akhirnya terbongkar. Pertemuan itu menyalakan semula api cinta mereka. Jarak dan waktu tidak memadamkan cinta di hati mereka. Sebaliknya, perjalanan seni mereka yang tidak disengajakan telah mengeratkan hubungan mereka. Mereka menyadari bahawa cinta sejati mampu mengatasi apa jua halangan dan jarak. "Sat, saya Hang Tuah, dan saya Sri Kandi." Hai, peminat sejarah. Hari ini, mari kita selami kisah Wartini yang mengilhamkan dan penuh pergolakan. Kehidupannya berkait rapat dengan perjuangan tanah Melayu pada tahun-tahun penting 1946 hingga 1947, ketika api kemerdekaan sedang marak. Wartini, seperti ramai dalam generasinya, mendapati dirinya terperangkap realiti pemerintahan jajah dan aspirasi berapi-api Angkatan Pemuda Insaf, sebuah pergerakan belia yang berjuang untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajahan British. API bukan sekadar menyebarkan kesedaran, mereka ingin mencetuskan revolusi, membuat persiapan dari segi ketenteraan dan psikologi untuk menentang penindas yang berkuasa. Pada suatu malam, cerita menjadi semakin sengit apabila Amir, suami Wartini yang merupakan ahli API yang berdedikasi, pulang lewat. Jam menunjukkan pukul 10 ketika dia mengetuk pintu rumah mereka yang agak terpencil. Wartini, yang bimbang dan letih dengan penglibatan politik yang berterusan, berhadapan dengan Amir. Perbualan mereka mendedahkan perbezaan ideologi yang mendalam. Wartini ragu-ragu dengan keupayaan mereka, manakala Amir sangat percaya dengan perjuangan mereka. Ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga, ia adalah cerminan sebuah negara yang sedang berdebat tentang masa depannya. Kita marah ke hari penting, 9 Mac 1947. Seluruh masyarakat bersemangat menantikan ketibaan Bong Syahrir di lapangan terbang Kalang. Udara dipenuhi dengan laungan merdeka, menandakan kerinduan kolektif terhadap kebebasan. Di tengah-tengah suasana yang bersemangat ini, Wartini membuat keputusan penting, menyaksikan kekuatan dan dedikasi kolektif rakyatnya, termasuk wanita berpengaruh pada masa itu. Dia sadar bahawa keraguannya sebelum ini mungkin tersalah tempat. Ini adalah titik perubahan, bukan sahaja untuk Wartini, tetapi secara simbolik bagi ramai yang berada di pinggir. Didorong oleh ucapan yang bersemangat dan semangat yang ketara pada hari itu, Wartini memutuskan untuk melangkah ke hadapan, untuk menjadi sebahagian daripada perjuangan, bukan lagi sebagai pemerhati, tetapi sebagai peserta aktif. Ini adalah detik kebangkitan pribadi dan politik, kerana dia berjanji untuk menyertai AWAS, sebuah platform yang memperjuangkan perjuangan negara. Kisah Wartini adalah bab yang jelas dalam naratif yang lebih besar tentang perjuangan kemerdekaan tanah Melayu. Ia tentang mengatasi keraguan, konflik dalaman, dan memeluk perjuangan yang lebih besar daripada diri sendiri. Perjalanannya daripada skeptisisme kepada penentangan aktif, merangkumi semangat zaman dan rakyat yang bersedia untuk perubahan. Jadi, apakah yang diajarkan oleh kisah Wartini kepada kita? Ia adalah peringatan tentang kekuatan keyakinan dan impak tindakan kolektif. Ia tentang transformasi yang bermula dari dalam dan akhirnya membawa kepada perubahan besar.
Terima kasih kerana menonton. Ingat, sejarah bukan sekadar tentang tarik dan peristiwa. Ia tentang semangat manusia, berjuang melawan segala rintangan, dan muncul sebagai pemenang. Sehingga jumpa lagi, teruskan meneroka masa lalu dan membongkar kisah yang memberitahu kita siapa diri kita.